Selamat datang kepada rancangan Sahabat Bertanya. Assalamualaikum semua. Selamat datang kepada podcast yang gila, podcast yang dinanti-nantikan. Saya hos anda, Indra Sahib. Saya Eric People. Saya Kiai Izzat. Masya Allah, Masya Allah. Selamat datang kepada podcast Sahabat Bertanya. Main hari macam auto itu. Tiba-tiba. Masya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Wassalatu wassalamu. Sabar. Aku dah masuk dah. Alhamdulillah, selamat datang kepada podcast Sahabat Bertanya. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat peluang untuk menyambut 12 Rabiul Awal walaupun sudah lepas, tapi alhamdulillah kita masih lagi dalam bulan Rabiul Awal dan dapatlah kita bersama-sama membahaskan pada topik pada malam ini yang sangat hangat, sangat panas, sangat berbisa, iaitu Music is Haram. Maka nantikan selepas ini, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi selepas ini. Satu, dua, tiga. Salam sejahtera kepada semua. Selamat datang ke rancangan yang gila. Ustaz melayani 3 jejaka dalam siri podcast Sahabat Bertanya. Eric People, Ijat dan Indra akan kami terus bertanya, mencari yang suci lagi yang esa dalam siri podcast Sahabat Bertanya. Yo, drop it hard, yo. Anda sedang mendengar podcast yang gila lagi bermanfaat. Hit it, Ijat! Ya, saya hos anda, Indra Sahib. Dan saya Izzat Goki. Saya Eric Anda People. sedang mendengar siri podcast Sahabat Bertanya. Ya, selamat kembali lagi pada podcast Sahabat Bertanya. Keunggulan Stop. Asal? Haram. Haram. Siapa? Bibir pun haram ke apa? Orang hina kemuliaan yang diberikan. Dah lari lah. Aku dah lupa lah. Asal. Apa yang haram, bro? Mana boleh main muzik? Aku pun suka. Aku pun suka. Aku nak main muzik. Tak boleh. Aku kan ahli muzik. Kita mesti berbalik pada dalil. Cik. Cakap kau keluarkan hadis sekarang. Tak boleh, aku belum buka Google aku lagi. Cakap pasal dalil kan, aku nak share tentang kita punya sponsor. Tadi aku lupa nak give a shout out to kita punya sponsor. Dan kita punya official sponsor bagi Sahabat Bertanya, iaitu Salwadin. Bagi mereka yang ingin mendapatkan nasihat jual beli rumah, kan, bolehlah hubungi beliau pada talian 92700737 dan boleh lungsuri kepada Facebook beliau dalam Salwadin-Hero Homes dan juga di Instagram wawa_din. Terbaik. Siapa yang baik? Aku ke apa? Sponsor kita ni cantik tau muka dia dekat Alhamdulillah, Masya Allah. Dan sponsor kita, Masya Allah kan, dia pun niat kan, dia pun bila aku cakap niat dia adalah lebih untuk memanfaatkan orang dengan show ini. Dan kerana malam ini kita dapat mendirikan sebuah rancangan atau sebuah episod yang membahaskan tentang bukan setakat ilmu saja. Kita ada tetamu-tetamu yang kita undang pada malam ini untuk mendendangkan qasidah, selawat dan bacaan Al-Quranul Karim, insya-Allah. Kenalkan orang. InsyaAllah. Jadi tanpa membuang masa, ingin aku memperkenalkan dahulu sebelum siapa-siapa dulu, aku kenalkan dahulu Al-Fadil Al-Mukarram, Ustaz kesayangan kita, iaitu Ustaz Abdul Hafiz. Ahlan wa sahlan ya Ustaz.
Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah, alhamdulillah, masya-Allah. Yang marah Ustaz Nari badan setengah Ustaz. Badan setengah. Kepala. Okey nampak Okey. Ada dua ustaz lagi di sini. Masya-Allah. Dan kita ada tetamu khas, tetamu yang diundang dalam studio kita ini, iaitu Ustaz Ashraf, Ustaz Ashraf dan Akhi Taufik. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang. Apa khabar Ustaz Ashraf? Alhamdulillah sihat wal afiat. Masya-Allah. Akhi Taufik okey ya? Alhamdulillah baik. Masya-Allah. Bercahaya-cahaya Masya Allah. Tapi aku tengok zaman sekarang ustaz sekarang yang handsome Zaman aku dah memang ada. Yang tak handsome kau je pun. Jadi tanpa kita buang masa, okey, kita nak mulakan sesi podcast dan episod ini dengan bacaan Al-Quranul Karim, insya-Allah, daripada saudara Akhina Taufik. Jadi sebelum itu saya nak suruh soundman buka dengan reverb dulu. Soundman okey? Hari soundman kat belakang jadi kita spontaneous kan. Kita kru pun tak banyak kan. Kalau betul-betul suara kita tak payah reverb. Oh dah okey. Reverb sudah on. Jadi insya-Allah kita mempersilakan Akhina Taufik untuk membukakan majlis ataupun membukakan episod ini dengan bacaan Al-Quranul Karim. Tafadhal mashkurah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Allah, masya-Allah. Sungguh merdu, sungguh menghayatkan hati dan saya rasa Aku terjemahkan tak payah. kau terjemahkan nanti jadi ke laut ni. Satu perkara yang sangat memberkati ataupun perkara yang menghayatkan hati adalah bacaan-bacaan ayat-ayat Quranul Karim. Betul. Dan jadi apatah lagi kalau kita mulakan podcast kita ini dengan barakahnya dari Al-Quranul Karim. Dan syukran jazilan ke atas Akhina Taufik untuk memberikan manfaat ini. Jadi insya-Allah kita akan terus masuk kepada pembahasan topik episod kali ini, iaitu music is haram. Mengapa haram Jad, kau tadi kau ngajar dengan aku Jad Kau cakap haram Aku pun tak pasti. Betul nak yang haram music ke aku? Betul nak aku jawab. Tak ada. Jadi saya rasa banyak kekeliruan dalam masyarakat kita mengenai adakah muzik ini haram. Adakah dendangan-dendangan yang ada di luar sana yang boleh menenangkan hati dan jiwa kita ini, adakah ia haram? Adakah ia haram? Jadi tanpa kita membuang masa, mari kita mendengarkan sedikit nasihat dan ceramah daripada Al-Fadhil Mukarram Ustaz Abdul Hafiz untuk dia menerangkan lagi atas hukum muzik secara menyeluruh, insya-Allah. Tafadhal mashkura ya Ustaz. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. Jadi alhamdulillah kita bersyukur dapat bertemu pada bulan yang mulia, bulan Rabiul Awal. Moga-moga amalan-amalan yang telah kita laksanakan pada bulan-bulan yang lalu dan juga bulan ini dan saki-baki daripada bulan ini, bulan-bulan akan datang, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita taufik untuk kita beramal soleh dan juga kita mendapatkan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kita ditemani oleh beberapa asatizah yang masyhur, masya-Allah, dari segi ilmu,
dan juga suara, kemudian insya-Allah kepribadian yang mulia Ustaz Ashraf Hasni dan juga Ustaz Taufik. Jadi persoalan yang ditimbulkan ataupun tajuk pada malam ini adalah muzik itu haram ataupun adakah muzik itu haram. Jadi sebagai mukaddimah mungkin sebagai permulaan kita boleh memberikan makna muzik itu sendiri. Apakah ta'rif ataupun apa had ta'rif, definisi bagi muzik itu sendiri. Itu disebutkan oleh para ulama dan juga beberapa ahli bahasa. Secara ringkasnya muzik itu adalah alunan suara ataupun irama, alunan suara ataupun irama yang diiringi dengan alat, sama ada ia diiringi dengan alat ataupun tidak diiringi dengan alat. Jadi itu ta'rif daripada makna muzik, ataupun kita panggil dalam bahasa Arab al-ghina. Taib, jamak dia adalah al-urniyah. Taib. Jadi bila disebutkan muzik, sama juga dengan makna nyanyian. Taib, suara yang keluar, irama yang keluar, alunan suara, sama ada diiringi dengan alat ataupun tidak diiringi dengan alat. Daripada ta'rif ini, baru ulama memberikan penjelasan akan hukum ahkam yang berkait dengan muzik itu sendiri. Jadi ada di kalangan para ulama yang memecahkan muzik itu kadang dia tidak diiringi dengan muzik ataupun tidak diiringi dengan alat muzik. Dan ada di kalangan para ulama yang memberikan hukum bila mana muzik itu diiringi dengan alat muzik. Yang hukum berkenaan dengan muzik ataupun nyanyian yang tidak diiringi dengan alat muzik, itu ada kesepakatan daripada para ulama. Kalau contohnya nyanyian-nyanyian itu adalah nyanyian-nyanyian yang diharuskan ataupun yang diperbolehkan di dalam syarak. Artinya apa? Tidak melanggar batasan-batasan yang ada di dalam syarak. Contohnya misal kata lirik-lirik yang ada ataupun nyanyian-nyanyian yang dikeluarkan ataupun yang dinyanyikan itu tidak orang kata apa, tidak bercanggah dengan apa yang contohnya yang ada di dalam Al-Quran ataupun apa yang telah diperintahkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lirik ataupun nyanyian-nyanyian yang dalamnya itu tidak ada syirik misal kata. Lirik-lirik ataupun nyanyian-nyanyian di dalamnya itu tidak ada perkara-perkara yang haram ataupun yang boleh menimbulkan fitnah. Baik, maka kata para ulama itu diharuskan ataupun itu diperbolehkan. Dan itu kita boleh lihat ataupun kita boleh dapatlah surah ataupun gambarannya dengan qasidah-qasidah yang contohnya pada hari ini dibaca ataupun syair-syair. Yang mana syair-syair yang ada khususnya pada bulan Maulid ini kita lihat banyak syair-syair ataupun qasidah-qasidah yang tersebar di media-media ataupun di online dan sebagainya yang memuji Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini disepakati para ulama akan hukum keharusan ataupun hukum harus ataupun dia itu tidak melanggar syarat. Kerana apa? Di dalamnya itu tidak ada perkara-perkara yang menyalahi Al-Quran ataupun yang menyalahi sunnah Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Dan mungkin sebab itu disebutkan di dalam Al-Quran itu Allah mensifatkan beberapa orang penyair ataupun penyair-penyair yang mana mereka itu mengikuti hawa nafsu. Contohnya dalam Al-Quran itu disebutkan wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun. Wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun. Jadi contohnya misal kata kadang ada syair-syair ataupun lirik-lirik lagulah pada hari ini yang mana di dalamnya itu ada perkara-perkara yang syirik ataupun menduakan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun menimbulkan fitnah, menceritakan tentang aurat-aurat wanita, private part dan sebagainya, maka itu sudah sepakat para ulama mengatakan hukumnya adalah haram walaupun kadang tak diiringi dengan alat-alat muzik. Walaupun tidak diiringi dengan alat-alat muzik. Ataupun kadang misal kata dia benar lirik-liriknya itu memang baik, memang bagus, tetapi dinyanyikan
oleh contohnya wanita misal kata di hadapan khailayat ramai contohnya lelaki sehingga menimbulkan fitnah dan sebagainya, ataupun liriknya bagus tetapi dinyanyikan oleh orang lelaki ataupun wanita tapi membuka aurat. Liriknya kadang bagus tetapi dinyanyikan misal kata di khalayak ramai yang bercampur misal kata antara lelaki dan juga wanita, maka ini disepakati oleh para ulama. Taib, pada ketika itu hukumnya itu adalah haram, dan matlamat itu tak menghalalkan cara. Taib, itu matlamat tidak dihalalkan cara, boleh kita jadikan dia itu sebagai satu orang kata apa, kaedah di dalam perkara ini. Taib, yang kedua adalah muzik-muzik ataupun alunan irama, melodi dan sebagainya yang diiringi dengan alat. Dan ini menjadi perbahasan yang panjang lah, bukan di kalangan saya ataupun menurut saya. Kalau cakap pasal alat-alat Ustaz, saya rasa banyak Ustaz orang akan mengkencing tu mengecam kita Ustaz, kerana saya rasa orang kat luar sana suka dengan alat-alat muzik. Lagi-lagi sahabat-sahabat saya yang ada juga sebahagian sahabat saya yang ada di studio ni yang suka bermain dengan alat-alat muzik aja. Tapi ini secara hakikatnya Ustaz adalah ini naluri manusia sebagai seorang orang awam biasa. Kita cenderung dengan muzik-muzik dan baik aliran yang beralat ke, yang tidak beralat ke, yang alah western ke, alah timur ke dan sebagainya. Saya rasa memang mereka membesar dengan muzik-muzik seperti ini Ustaz. Dan amat susah untuk mereka mengatakan, aku kalau benda lain aku boleh tinggalkan, maksiat boleh tinggalkan. Tapi muzik ni macam susah bro. Kan? Music is my drug. Gitar makananku. Hari-hari dengar. Dengar tu pul. Hari-hari dengar. Aku kalau buka radio pun dengar juga kan. Betul. Macam mana Tak, ini kata-kata hati daripada mereka Ustaz. I'm speaking on behalf of them. Jadi apa pendapat Ustaz bagi mereka yang dorang solat 5 waktu dan puasa bulan Ramadan tapi suka dengan muzik? Baik, dalam kita membahaskan hukum, tadi kita dah bahaskan tentang kalau alunan ataupun irama lagu yang tidak diiringi dengan alat. Okey, dalam ta'rif muzik itu tidak kira dia alunan ataupun alunan lagu ataupun irama yang dinyanyikan sama ada disertakan dengan alat ataupun tidak disertakan dengan alat. Jadi itu dinamakan apa? Muzik. Yang kembali pada part yang kedua ni, memang ramai di kalangan kita mungkin yang mendengar ataupun siapa-siapa sajalah yang sudah terbiasa mendengar muzik, dan dia tak terbiasa dengan muzik yang hanya nyanyian sahaja. Mesti diiringi dengan alat muzik. Okey, jadi nyanyian lain, alat muzik adalah satu perkara yang beza. Jadi sebab apa kita harus membezakan? Sebab ada hari ini sebahagian orang dia nak cantumkan kedua perkara yang berbeza. Dia mencantumkan sehingga dia mengharamkan, contohnya hatta pada perkara-perkara benda-benda yang baik. Contohnya seperti qasidah memuji Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya, mengeluarkan irama yang tertentu dan sebagainya, sehingga diharamkan kerana apa? Tidak memahami perkara ini. Sebab tu kita harus kembali kepada ta'rif ataupun definisilah, dan kita telah jelaskan secara ikhtisar, secara ikhtisar ringkas pada permulaan. Masya-Allah. Baik, muzik yang diiringi dengan alat, itu juga menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Jadi lihat kepada alat yang digunakan. Okay? Ada certain alat yang memang diharamkan oleh para ulama, hasil daripada pemahaman mereka daripada nas yang ada. Contohnya misal kata di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala disebutkan itu diharamkan ke atas umat itu zina dan juga khamar, minum khamar, dan juga disebutkan al-mazamir. Jadi pada kalimat al-mazamir ini ada di kalangan para ulama yang menspesifikkan ataupun yang mengkhususkan beberapa alat muzik berdasarkan daripada nas yang mereka dapat, lalu diharamkan beberapa jenis daripada alat muzik. Akan tetapi ada di kalangan para ulama bila membaca nas itu al-mazamir itu tidak dikhususkan, bahkan diumumkan
sehingga kan pada alat-alat yang mungkin diharuskan di dalam syarak atau yang diharuskan daripada syarak itu boleh jadi menjadi haram kalau dia membawa kepada perkara-perkara yang tidak baik. Dia membawa kepada meninggalkan perkara-perkara yang wajib seperti solat dan sebagainya. Baik, jadi kalau untuk bahaskan perkara ini dengan secara meluas, baik, dia akan memakan masa yang panjang. Betul. Cuma mungkin tadi awal-awal mungkin ataupun mungkin nanti akan datang kita akan dengarkan beberapa qasidah yang akan diiringi dengan alat muzik berupa gendang dan sebagainya, dan gendang ini antara alat yang disepakati oleh para ulama akan keharusan menggunakannya. Ustaz macam kasih saya cue je untuk masuk qasidah. Ustaz memang tak sabar nak dengar, aku rasa. Kau dah ready pula ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mari kita dengarkan qasidah daripada Saiful Bahri ataupun aka Eric People. Orang dah keluarkan nama betul aku kat dalam Orang dah lupa diri Okey, jadi tanpa kita buang masa, ingin kami mengundang Akhina Taufik untuk mendendangkan kita sebuah lagu. Sebuah lagu cakap pasal music is haram, but here we are, qasidah bermuzik di sini. Jadi -1. Jadi kita dengarkan lagu Syama'il Muhammadiyah dari Akhina Taufik. Soundman buka reverb. Sudah reverb. Okey, terima kasih banyak-banyak. Silakan Akhina Taufik. يا خيرة الفتى من أنبياء الله، يا كعبة الأسرار، يا منبع الأنوار، بالعرم يا مختار أيدت دين الله، يا من له البرهان وخلقه القرآن، مكانة الأكوان. صلوا على النبي عليك صلى الله يا خير خلق الله، والآل والأصحاب والقوم آل الله، عليك صلى الله يا خير خلق الله، والآل والأصحاب والقوم آل الله. شمعي المحمدية Engkaulah segalanya, ciptaan yang sempurna, membawa cahaya, hapus semua derita. Teguh tahan setia, ku sambung perjuangannya, membuktikan cinta, rindu yang membara, damba syafaatnya.
خير خلق الله والآل والأصحاب والأولياء الله عليك صلى الله يا خير خلق الله والآل والأصحاب والقوم آل الله شمع المحمدية Masya Allah. Sabar. Aku belum on kau mic, sabar. Okay, apa kau cakap, Pul? Aku dah ke alam lain. Masya Allah, Pul. Aku dah terbang tadi. Aku dah terangkat juga ni. Masya Allah. Jadi nak tanya Soundman dah off reverb Okay, terima kasih Soundman. Nanti nak kena on back and forth lah. Plus sistem lain, jadi kita tak payah nak go deep untuk explanation. Okay, tapi Masya Allah, Sungguh menyentuh hati. terima kasih Akhina Taufik. Masya Allah, terima kasih. Sampai aku tak boleh nyanyi part aku Tapi aku nak tanya pada saudara Taufik tau kan, apa saya nak tanya lah Ana nak tanya pada ente ni kan, mendendangkan nasyid ni memberikan kita santapan jiwa kita kan, betul tak? Dan kita selalu banyak lebih-lebih pada antum yang keluar berkarya dan seperti qasidah dan nasyid. Minat ni mula daripada kecil ke atau ada dorongan daripada kawan-kawan? Mulanya dari kecil. Mungkin awalnya Memang masuk grup nasyid lah. betul daripada zaman Raihan Rabbani. Masya Allah. Jadi Masya Allah. Jadi memang ini nasyid ni ada dia punya impact dia. betul, dia memberikan kesan. Pasal ada sebahagian masyarakat yang tak faham bahasa Arab kan. Betul. Jadi awalnya kita Bernasyid terima dakwah tu daripada bahasa Melayu tu, iaitu nasyid lah. Jadi nasyid ni pun memberi kita pengajaran juga. Masya Allah. Segi kehidupan dan agama. Masya Allah. Bagi Ustaz Ashraf sendiri juga suka bernasyid tak? Saya rasa suka lah. Kan, memang nasyid ni ada kesan Ustaz untuk macam lagi-lagi pada anak-anak muda. Betul. Macam anak saya sendiri Ustaz kan, memang dia suka dengan nasyid-nasyid. Kalau buka lagu Raihan yang Adam, Idris, Nuh, Saleh, nama-nama Nabi, dia suka kan. Jadi bagi Ustaz sendiri macam mana pengalaman Ustaz dalam bernasyid ni? Kalau nak kata bernasyid, saya tak banyak bernasyid lah. Berkasidah banyak. Saya kalau aktifnya qasidah. Masya Allah. Mula dari situ lah. Mula dari situ. Itu pun mulanya tak adalah muda sangat. Kita dah usia kita dah hampir 20 tahun baru datang mula minatnya. Itu pun pasal kita waktu kecil-kecil tu ada hadir majlis maulid. Cuma nak sekian lama tak hadir. Jadi saya ingat dia berputik balik sejak saya berusia 15 tahun. So 15 tahun kebetulan tu musim tengah haul lah, Singapore haul lah, musim haul lah. Jadi musim maulid jiran saya tu, salah seorang jiran saya tu, dia jemput ke rumahnya ada majlis maulid. Jadi saya tak tahu yang dia dijemput tu daripada Ba'alwi, Masjid Ba'alwi. Jadi Habib Hassan datang. Masya Allah, Masya Allah. Dan waktu tersebut tu bila dengar balik bacaan maulid tu, baru berputik balik dan menghayati. Jadi mula daripada waktu tu Ana terus bila pergi Ba'alwi kan, cari ada tak kaset qasidah yang dia jual kat sana. Dulu pasti pakai kaset lagi. Dulu kaset Ustaz. Masya Allah. Ustaz berzaman legend. Itu pun kita dengar tak tahu lirik dia. Dengar tak tahu lirik dia. Sampailah alhamdulillah Allah berikan peluang lah untuk kita nak menendangkan pelan-pelan lah qasidah-qasidah. Tapi aku sendiri dah dengar Ustaz Ashraf ni dia baca qasidah. Aku jangan cakap. Aku sampai itu dekat Masjid Abdul Razak tak silap Betul. Habib datang. Tapi time tu aku dengan Ipul kat sebelah tengah sedap tarak je.
Sambil Ustaz baca, sambil tu kita clear Kau makan, juga. kau makan. Kita makan. Kau nampak wajib. sangat, kau nampak sangat tak support Ustaz Ashraf lah. Time tu tak tahu dia buat ustaz Cakap je pun. members tapi tak support. Time tu tak tahu dia ustaz pun. Tapi masya-Allah je. Tapi masya-Allah tapi saya pun nak tanya pada Ustaz Ashraf. Menjadi seorang munsyid. Munsyid ni dia kira ada power tau. Power of delivering message. Kan? Mana berdakwah dengan kasidah, berdakwah dengan lagu, berdakwah dengan lirik-lirik daripada kalam-kalam ulama. Does that have an impact in your life tak Ustaz? Oh, Masya Allah. Kalau cakap tentang dakwah seorang pendakwah dengan seorang munsyid, dua perkara yang sangat berbeza. Dulu Ana bagi pendapat Ana sendiri. Ana berpendapat bahawasanya orang yang seperti macam Ustaz Abdul Hafiz, Masya Allah, berdakwah dalam bahasa yang kita semua boleh faham dan menggunakan bahasa yang semua orang faham, berbandingkan dengan kita munsyid yang mungkin apa yang kita baca kita tak faham. Jadi kami diajarkan oleh para masyayikh dengan para habaib, yakni nak menjaga adab dalam berqasidah, dalam bermunsyid itu satu benda yang sangat berat. Masya-Allah. Jadi dia tak macam kalau ada majlis semua qasidah kita boleh baca. Adakah ia tanggungjawab Ustaz? Betul. Nah, Jadi Masya macam Allah. kalau kita pergi majlis haul, dia ada tengok sahibul haul dia siapa, tetamu dia siapa. Kalau majlis maulid, kita tengok maulid yang kita baca maulid apa sebagainya, tetamu kita siapa. Jadi tak semua yang jadi kalau kita tak menjaga adab tersebut, penghayatan dia, impaknya itu tidak akan ada kepada yang bermunsyid dan juga kepada mereka yang mendengarkan qasidah-qasidah tersebut. Jadi manfaat dia tu tak dapat saya rasa bukan manfaat. Saya rasa semua orang dapat manfaat. Betul. Hanya dia punya penghayatan tu. Penghayatan. Jadi memang betul lah. Ustaz Ashraf memang menukilkan sebuah perkara yang memang berlaku di kalangan masyarakat kita. Bila kita yang pendengar ni duduk mendengar munsyid-munsyid ni, kita boleh rasa tau jiwa seorang munsyid ni. Subhanallah. Macam Masya Allah. Bukan setakat merdu saja suaranya, tapi ikhlas bacaannya. Betul lah. Walaupun tak faham. Betul. Betul tak faham. Tapi tenangi kat atas langit. yang aku menyirap tengok kau kan. Aku buat tak sabar. Yang aku menyirap tengok kau pun. Ni banyak orang dah request ni. Ni bila ni. Daripada tadi aku tunggu turn aku ni. Tadi Ustaz dah kasi green light. Ustaz Abdul Hafiz dah kasi kau green light kan. Hari ni malam boleh bawa kasidah kan. Boleh. Kau jangan langgar protokol tau. Ustaz dah cakap boleh go je. Teruskan. Okay, apa percussion dari dia belum? Kita cakap pasal percussion, insya-Allah kita akan masuk kepada kasidah yang seterusnya yang akan didendangkan oleh Al-Fadil Ustaz Ashraf insya-Allah. Kasidah yang berjudul Rindu Madinah insya-Allah. Okey, reverb start on. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhal mashkura. Di suatu malam bulan yang penuh cerah, Baginda mengenakan pakaian serba merah, lalu bersumpah Jabir bin Samurah, jika dibezakan Nabi terlebih indah. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Nampak yang di belakang dan depan serentak, jinjang tengkuk Nabi sangat putih melepah, tiada berdaki umpama pantulan perak. Allahu 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 Allah, Allah.
Habibi Rasulullah, dahinya yang luas, anak matanya hitam, cahaya berhias menatapkan tenteram, tulang baginda kemas saling kuat menggenggam, rukana tertewas lalu memeluk Islam. Allahu 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 Allah, Habibi Rasulullah. Nafas berbau wangi semerbak kasturi, sukakan bersugi yang busuk dihindari, tak pernah membuat berkat cucian hati, takkan pernah dihinggap lalat walau sekali. Allahu 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 Allah, Habibi Rasulullah. Rasulullah, baginda memilih hidup dalam berzuhud, sekalipun maksum sangat banyak bersujud, menipis isi tumit lamanya tahajud, banyak mendaki bukit sangat sayangkan Uhud. Allahu 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 Allah, Habibi Rasulullah. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Masya-Allah. Satu kasidah yang sangat menghayatkan hati. Dan lagi-lagi dalam bahasa kita sendiri. Selalu kita dengar kasidah dalam bahasa Arab kan. Subhanallah, ajib, masya-Allah ni malam. Subhanallah. Boleh bayangkan dengan seni kata dia semua tadi ya. Subhanallah. Jadi bagi penonton yang menonton live, please like and share. Saya lupa cakap tadi, please like and share. Dan bagi yang menonton live, dan jangan lupa kan muatkan soalan-soalan anda. Saya pun belum bagi tengok pada soalan anda. InsyaAllah kita akan ketengah kepada Al-Fadhil Mukarram Ustaz dan Abdul Hafiz mengenai soalan-soalan anda yang dimuatkan di dalam laman Facebook komen. InsyaAllah. Jadi bagi yang menonton live, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi selepas ini. Kita ada produk promo sikit kan, untuk anda saksikan. InsyaAllah. Jangan ke mana-mana. Dengan Sarawak is like very kata orang tu senang lah. Kita pun tak tahu macam mana how to do this kan. She actually bentangkan the steps. Kita
quite satisfied lah. She's very bubbly. She can manage very well, and she is very knowledgeable. So dia openkan kita punya eyes macam. So alhamdulillah, and we managed to find this place. Alhamdulillah, and we love it. Nasihat untuk jual beli rumah, sila hubungi Salwadin di 92700737 dan lungsurilah Facebook beliau di Salwadin-Hero Homes dan di Instagram wawa_din. Ya, selamat kembali lagi pada podcast Sahabat Bertanya. Nari macam semangat lah bro. Semangat, baik, semangat. Aku tengok kau pun lagi semangat. Aku semangat. Aku kalau dah berpakaian uniform gini, kau tahu. Kau tak tahu, aku actually dari tadi, daripada awal show aku menyirap dengan kau tau. Kenapa? Kau nari pakai macam Pak Kiai tu Kau langgar tak okey Ijat tak pakai macam gini, kau pakai macam gini Tak, aku pun serba salah juga. Dari kita dua pakai macam kiai daripada Indon pula datang. Ustaz semua tak ada pakai ridak macam kita semua. Tapi tak apalah Ustaz tak pakai ridak. Korang pakai ridak. Tapi Ustaz langgar tak okey. Ustaz dah cakap kita pakai ni untuk Nabi Ustaz. Amin InsyaAllah. Kita niat sunnah dapat dah. Kita niat untuk sunnah Masya-Allah. Jadi pakaian juga memainkan peranan dalam mencintai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi tapi kita tak nak go off track dengan topik. Jadi saya nak membacakan sedikit komen-komen anda dan juga soalan-soalan yang diketengahkan oleh penonton kita yang kita hormati. Salam. Semua dah sobat di sini. Apa ni? Okey, tak apa. Ini aku tak tahu bang. Aku salah baca dah. Sobat Itu bahasa Russia. Baca betul-betul. Assalamualaikum Ustaz Abdul Hafiz dan sahabat. Waalaikumsalam. Okey, Muhammad Han mengatakan Eric Pupul. Sejak bila Eric Pupul tak apa. Eric Pupul Qamarun 1. Dia nak suruh kau baca. Okey, aku dah nak masuk. Sabar tak ada. Aku tahu itu je. Kau jangan dengar nyanyi je lah. 1 go. Kau baru. Kendang sikit lah. Tak ada feel. Aku nak kendang perut dia. Rating jatuh ni. Tak apa. Kau nyanyi rating jatuh. Okey. Soalan betul-betul. Aku tadi nampak ada soalan. Aziz Koji bukan ni? Boleh juga. Okey. Aziz Koji. Assalamualaikum Ustaz dan sahabat. Waalaikumsalam. Saya ada dengar kalau gitar dipetik 1000 anak syaitan akan beranak. Betul ke? Jadi kita tujukan soalan ini kepada Al-Fadhil Mukarram Ustaz. Aku pun takut dengan soalan ini. 1000 kitab tadi. Ya, tafadhal masyhur Ustaz. Jawapan bagi soalan secara ringkas, Allahu a'lam. Suka Jadi, jawapan saya Ustaz. pernah dengar juga dulu ada ada orang kata seperti ini, cuma kita belum tahu dia punya reference ataupun marajah dia bagi kata-kata ini, sama ada dia daripada kata pandangan ulama ataupun mungkin kalau dia benar betul dan sebagainya, mungkin dia adalah pandangan daripada para ulama yang mengharamkan permainan benda-benda ataupun alat-alat muzik yang bertali. Jadi mungkin untuk menakut-nakutkan orang agar orang tidak lalai dengan permainan ini ataupun benda-benda yang bertali. Dan kita sebut benda-benda yang bertali bukan khusus pada gitar, tapi boleh dikiaskan ataupun kita boleh samakanlah dengan benda-benda yang lain selain pada gitar. Jadi untuk mengelakkan daripada kelalaian dan sebagainya, kemungkinan kata-kata seperti ini keluar untuk menakut-nakutkan. Allahu a'lam sama ada sahih ataupun tidak, dinisbahkan kepada siapa, Allahu a'lam. Aku rasa kalau tadi Ustaz cakap kan gitar tu haram, aku rasa Ijat dah menangis kat sini Ustaz. Aku terus cari stiker halal aja tampal. Bukan susah sangat. Ni ada soalan yang bagus ni, biar aku bacakan. Okey, silakan bro. Daripada pendengar kita Zun Hamid. Okey, boleh tak kaum perempuan didendangkan kasidah dan didengar oleh kaum lelaki? Good question. Masya-Allah. Soalan baik ni. Nah, kita jawab secara ringkas. Adakah suara perempuan itu aurat ataupun tidak? Jadi itu pembahasan di kalangan ulama kita, khususnya dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Secara ringkas, suara perempuan itu bukanlah aurat. Saya ulangi lagi, suara perempuan itu bukanlah aurat, melainkan kalau misalnya kata suara itu dapat menimbulkan fitnah. Suara itu dapat menimbulkan apa? Dapat menimbulkan fitnah. Masya-Allah.
Jadi ini bukan bermakna bila kita kata bukan aurat dan sebagainya, kita mengharuskan perempuan naik ke atas stage dan sebagainya, menyanyikan lagu dan sebagainya, ataupun mengharuskan bagi lelaki untuk datang konsert yang dinyanyikan oleh seorang wanita yang tidak tutup aurat dan sebagainya. Baik, itu tidak semacam itu. Cuma dari segi hukum disebutkan oleh para ulama, itu suara perempuan bukan aurat di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, melainkan kalau ia dapat menimbulkan fitnah. Hatta ada pembahasan di kalangan para ulama kenapa tidak disunnahkan, tidak dianjurkan bagi perempuan untuk melaungkan azan. Taib, kerana petugas azan itu, walaupun kadang perempuan itu dia tidak berada di kalangan ajanib, orang-orang yang bukan mahramnya di rumah contohnya dan sebagainya, tetap tidak dianjurkan untuk melaungkan azan. Taib, kenapa? Kerana di situ ada meninggikan suara dan sebagainya, yang mana dia itu ada perumpamaan seperti orang lelaki. Taib, itu pada azan dan sebagainya. Itu mungkin istitrak dah kita sebut untuk munasabah. Masya Allah. Suara perempuan itu bukan aurat, melainkan dapat menimbulkan fitnah. Kalau dia menimbulkan fitnah dan sebagainya, menaikkan syahwat dan sebagainya, hatta misal kata pada perkara-perkara yang baik, dinyanyikan benda-benda yang baik dan sebagainya, tapi dapat menimbulkan fitnah, khususnya pada zaman ini yang penuh dengan pancaroba, pancaroba yang penuh dengan cabaran dan sebagainya. Jadi tidak diperbolehkan. Actually Ustaz, since we are in the topic of wanita mendendangkan dengan suara mereka, memang kan, kalau suara seorang wanita ni, kalau mereka become the vocal of a certain song or certain genre kan, kalau diorang boleh nyanyi, subhanallah, dalam suara ni memang menghayatkan hati tau. Memang ngam lah kira. Memang ngam. I mean, lagi-lagi kita ada music producer, Kejat, man, from kau as a music producer punya point of view. Tak lah, aku bukan producer. Janganlah humble sangat. Suka-suka je tu. Certified, okay. Definitely woman punya voice ni ada dia attraction Betul tak? Betul. Lagi-lagi macam aku give example lah Ini bukan shout out tapi example. Orang ni pun dah terkenal kan, Datuk Siti Nurhaliza. Aku pernah dengar dia baca Al-Quran, subhanallah, suara dia masya-Allah. Kan, memang kan memanggil. But again it goes back to the pendengar. Kalau aku pula consumer, pendengar, kan, aku akan filter lah definitely. Aku tak akan menganggap suara ini menghayalkan aku ataupun boleh menimbul fitnah bagi diri aku. Kerana I know my limit lah. I put the limit there. Yes. Tapi bagi certain consumer out there, diorang tak ada limit. Ataupun diorang pun tak tahu bagaimana nak bezakan di antara fitnah ataupun tidak. Bagaimana nak membezakan suara yang boleh menaikkan syahwat ataupun tidak. Jadi masalahnya yang banyak di kalangan masyarakat kita, yang mereka mendengar suara wanita, mereka terus dibangkit syahwat mereka. Itu dah kes kronik juga tu. Ada orang gitu. Dia adalah kerana ni satu discussion sini Tak tahulah kalau untuk aku tak pernah dengar suara perempuan terus. Kecuali kalau perempuan nyanyi black metal lah. Tak, Ustaz, Ana ada satu cadangan. Kalau betul lah ada lelaki dengar suara perempuan menaikkan syahwat dia kan, immediate dia dengar suara Saipul, syahwat dia akan turun. Taklah, so far untuk diri aku pun aku tak pernah lah kira macam dengar suara perempuan tutup mata lah kira tak tengok. Aku kalau tak pernah naik syahwat aku. Suara kau memang tak naik terus. Kalau buka mata tengok dia, astagfirullahalazim. Sekali je tengok sekali rezeki. Terus saya terus scroll atas. Aduh dah tengok saja sekali je tolak. Next sekali next lain dah. Sekali next lain lagi. Astagfirullahalazim. Aduh. Ujian. Aku tengah nak check kau punya volume. Soundman suruh aku check kau punya volume lah bro. Aku je tak ada suara. Tak apalah, nanti keluar subtitle. Okay. Jadi kita nak masuk kepada kasidah yang terakhir insya-Allah kan. Kita nak masuk kasidah yang terakhir yang akan didendangkan oleh Akhina Taufik lagi kan, insya-Allah. Komarun ni. Bukan Komarun kau. Oh, aku Komarun je tak habis-habis. Kau Komaruk. Okey, jadi kita nak berikan laluan kepada Akhina Taufik kan, untuk mendendangkan kita sebuah kasidah kan. Tafadhal mashkurah. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه يا رسول
الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفتي يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج رأفتي يا خيرة العالم يا أهيل الجود والكرم كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا إلى السروج ومريد أنت عايره قد أتاه الله بالفرج وجهك الميمون حجتنا يوم تأتي الناس بالحجج وجزاك الله خيرا جزاء يا منير الكون بالبلج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفتي يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم أهل بيت مصطفى طغني هم أمان الأرض فالذكري مثل ما قد جاء في السنن شبهوا بالأنجم الزور ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفتي يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفتي يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Masya Allah. Nari, aku nak beri kredit ataupun tanda penghargaan kepada kita punya soundman, kepada kita punya producer kan, yang orang tak nampak di sebalik takbir
Yang orang tak nampak sebab tak habis. Masya Allah, ada satu orang yang jaga video, kamera, audio. Mudah-mudahan Allah memberkati dia dan mendapat segala keberkahan pada malam ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya Ustaz Dah nak habis belum Ustaz, belum. Ada apa Ustaz nak? Mungkin anda boleh tambahkan sikit tadi Ustaz Fadil Ustaz Ashraf Hasni ada Fadal Ustaz, fadal. Perbezaan antara dakwah dan juga qasidah dan sebagainya. Anda teringat sebuah kata-kata hikmah ataupun nasihat daripada ulama, salah seorang ulama daripada Mesir. Itu disebutkan bahawa kadal munshidu an yakuna mursyidah. Masya Allah. Itu hampir-hampir seorang munsyid itu dia menjadi seorang mursyid. Masya Allah. Membawa orang untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Hasil daripada niatnya yang murni, daripada qasidah ataupun nasyid, suara yang lunak, enak didengar dan sebagainya. Itu kadang tidak sama seperti orang yang berdakwah, menyampaikan ilmu dan sebagainya. Dia punya kesan dia daripada qasidah ataupun nasyid. Dan bila kita teliti daripada qasidah-qasidah yang tadi baru kita baca, berbagai macam manfaat dan juga ilmu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya yang pertama tadi kita dengar tentang Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bentuk badan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana rupa paras Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qasidah yang kedua tadi disebutkan kullu baitin anta sakinuhu laysat muhtaja ila suruji. Itu menunjukkan akan kehebatan, keistimewaan Sayyidina Rasulullah SAW. Iaitu setiap rumah yang mana kamu berada di dalamnya, kamu memasuki jalan yang kamu jalan pada jalan itu tidak perlu kepada lampu, tidak perlu kepada cahaya. Sebab apa? Kamu adalah cahaya Rasulullah SAW. Itu tadi mungkin daripada qasidah yang dibacakan tadi, kita boleh lihat kesan daripada diri kita yang ada dekat studio ini dan peserta ataupun yang penonton-penonton yang ada di rumah. Itu paling banyak pun terkesan, ada ketenangan ataupun tergoyang-goyang badan dia tadi. Masya Allah. Baik. Dan kita tengok Eric Pipu mana dia, mata dia merah sikit tu macam nak berair tu. Saya hayati Ustaz setiap kata-kata tu Ustaz. Kan nangis ke pun? Ke ngantuk. Tak jatuh ke aku. Tak. Betul Ustaz, terkesan Ustaz. Terkesan. Siapa terkesan di dalam pendengar-pendengar tu, kasih love sikit. Kasih love. Masya Allah. Masya Allah. Asyik love dia belanja kopi. Bagi mereka yang menghargai pemberian kita ataupun kita punya effort dalam menjalani podcast dakwah ini, bolehlah lungsuri kepada kita punya link kat bawah itu. Bagi mereka yang nak beli kopi, bolehlah belanja kita kopi situ. Ada Buy Me a Coffee dan SNM TV sana, insya-Allah. Jadi bagi mereka yang sedang menonton, kita akan berpindah kepada segmen kita, iaitu segmen Kalam Hikmah. Qala Sayyidina Sahal At-Tusturi radhiyallahu anhu, alamatul hubbillah hubbul Qur'an wa alamatu hubbihima hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alamatu hubbihi hubbus sunnah wa alamatu hubbiha hubbul akhirah wa alamatu hubbiha bughdud dunya wa alamatu bughdiha an la ya'khudha minha illa zadan wa bulghatal akhirah. Terjemahan daripada Kalam Hikmah Sayyidina Sahal At-Tusturi radhiyallahu anhu. Tanda cinta kepada Allah adalah mencintai Al-Quranul Karim. Tanda mencintai keduanya ialah mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah mencintai sunnahnya. Tanda mencintai sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah cinta kepada akhirat. Tanda mencintai akhirat adalah membenci dunia, dan tanda membenci dunia adalah mengambil sesuatu dari dunia tidak melebihi sebagai bekal menuju ke akhirat. Wallahu a'lam.
Masya Allah. Sebuah nasihat yang panjang. Dari Kalam Hikmah, aku purposely pilih yang ini kerana ada kaitan dengan malam ini. Dan mencintai Nabi, mencintai Al-Quran, dan sebagainya. Mana dan apa-apa yang related to malam ini. Jadi kita nak berikan sedikit laluan kepada Al-Fadhil Mukarram Ustaz. Mungkin komen sikit tentang Kalam Hikmah pada malam ini. Tadi bila dibacakan Kalam Hikmah ini ataupun daripada Sayyidina Imam Sahal At-Tustari rahimahullahu taala, beliau ini adalah seorang tabi'in ataupun tabi'in. Dan telah diceritakan akan kisah ataupun manaqib Al-Imam Sahal At-Tustari ini dengan lebih panjang oleh Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi itu dalam Syarah Ainiyah. Boleh kita rujuklah tentang manaqib, terjemah ataupun tentang kisah kehidupan Sahal At-Tustari. Saya ringkaskan. Sempena kita berada dalam bulan Rabiul Awal. Masya-Allah. Untuk mendapatkan tanda-tanda yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tustari ini adalah dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau kita tengok laula wujud kalau tidak kerana kewujudan Sayyidina Rasulullah, itu kita tak tahu bagaimana cara mencintai Allah. Itu adalah barakah wasitah perantaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laula wujudu Rasulullah SAW itu kita tidak tahu bagaimana cara membaca Al-Quran, mencintai Al-Quran, memahami Al-Quran. Bahkan dimudahkan bagi kita membaca, memahami Al-Quran, itu adalah wasitah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laulahu, kalau bukan kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tak tahu bagaimana untuk mengamalkan sunnah. Kita tidak tahu bagaimana untuk melaksanakan solat. Kita tidak tahu bagaimana nak i'tikaf, menggunakan siwak, menggunakan pakaian sunnah, rida dan sebagainya. Laulahu sallallahu alaihi wasallam ma'arafna qadra al-akhirah. Kita tak tahu akan kepentingan negeri yang akan kekal, negeri akhirat itu yang akan kekal abadi. Itu semua barakah daripada Rasulullah. Menerangkan kita, mengajarkan kita sunnah untuk kita sampai selamat ke negeri akhirat. Laulahu sallallahu alaihi wasallam, kalau bukan kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tak tahu bagaimana cara untuk kita hidup di dunia ini. Itu telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertengah-tengah di dalam perkara-perkara yang berkait dengan dunia. Ambil apa yang perlu. Dunia ini adalah akan fana, tidak akan kekal abadi. Dunia ini adalah tempat bercucuk tanam. Itu semua diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala ya'khudhu minha illa zadan wa bulghatan al-akhirah. Jadi itu semua adalah boleh kita kecapi ataupun kita boleh dapat tanda-tanda ini, tanda cinta kepada Allah, tanda cinta kepada Al-Quran, tanda cinta kepada makhluk. Kita luaskan lagi makna kalam Al-Imam At-Tustari. Tanda cinta kepada makhluk bukan hanya pada manusia, kepada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat Rasulullah SAW kepada haiwan, kepada binatang-binatang dan sebagainya. Itu semua kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Syukran jazilan ya Ustaz atas nasihat antum yang mulia. Jadi saya rasa malam ni kita dapat banyak manfaat daripada Al-Fadhil Mukarram Ustaz Abdul Hafiz, dan juga sangat-sangat dapat manfaat daripada Al-Fadhil Ustaz Ashraf dan juga Akhina Taufik yang bersama kita mendendang malam ini, menyemarakkan malam ini, memuliakan malam ini di dalam studionya Sahabat Bertanya. Jadi sedikit kita nak akhirkan, sebelum kita akhirkan sesi ini, bagi Ustaz Ashraf sendiri malam-malam seperti ini kita berkumpul, walaupun dalam keadaan podcast bukan majlis maulid pun, bukan dalam keadaan majlis zikir, tapi saya rasa ada manfaat apabila kita duduk bersembang sambil-sambilan kita membaca kasidah, sambil-sambilan kita mendengarkan nasyid. Jadi apakah pandangan Ustaz atas perkara itu? Masya Allah, ini teringatkan saya salah satu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan barang siapa yang berkumpul kerana Allah Subhanahu Wa Taala,
Allah Ta'ala turunkan malaikat. Allah Ta'ala turunkan malaikat, menurunkan rahmat daripada Allah SWT. Masya Allah. Dan Allah Ta'ala turunkan sakinah. Wa nazala ala hadith wa nazalat alaihimus sakinah. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bangga dengan orang-orang yang berkumpul lillahi ta'ala wa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan Allah Ta'ala sebutkan nama-nama mereka kepada penghuni-penghuni langit. Dan ini apa yang kita pelajari daripada hadis tersebut, yakni siapa pun yang duduk berkumpul selagi mana niatnya adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, apatah lagi dalam dia mendengarkan sedikit daripada bacaan Al-Quran, bacaan hadis dan juga daripada qasidah-qasidah itu, Allah Ta'ala turunkan sakinah, itu ketenangan dalam jiwa-jiwa. Ya, walaupun kita from different forms of background, kita ada music producer, kita ada yalah siapa sekalipun lah kan, hatta kalau pun yang duduk dalam majlis tu marok sekalipun ke, kita ada TikToker Ustaz, ada TikToker. Mana aku ada TikTok? Ingin TikTok terkenal tak? Bawa kat sini, Yang selalu kau joget-joget kat road tu bukan taklah tu bukan lagu rap je. Tapi bila the beauty of macam kita duduk macam ni, baca qasidah, dengarkan sedikit daripada bacaan Al-Quran, walaupun kita from different forms of background, pemahaman kita berbeza mungkin, tapi kerana niat itu dan amalan yang kita adakan dalam tu, dia menyatukan hati kita. Nah, itu yang mendatangkan ketenangan dalam perkumpulan tersebut. Masya Allah. Memang saya memang merasakan ketenangan pada malam ini. Memang ni balik tidur mesti lenyap punya. Kan? Muka senyum. Lagi dah kena biryani tadi. Biryani je. Aku tinggal nak tunggu Apple je nyanyi lagu Komarun ataupun qasidah Komarun. Please lah, tolonglah. Korang tune in tu aku punya YouTube channel. Wah, engkau ada YouTube channel sendiri Ada, picit je Komaru dah keluar. Jadi Alhamdulillah kan, bagi penonton yang menonton live kan, dari awal sehinggalah sekarang, saya mengucapkan ribuan terima kasih kan, kerana sudi menonton sahabat bertanya kan, dan sangat bermanfaat pada malam ini. Dan mudah-mudahan kasidah ataupun zikir-zikir ataupun doa-doa yang kita lantunkan pada malam ini memberikan manfaat kepada penonton dan pendengar semua di luar sana. InsyaAllah. Banyak-banyak berselawat In In aku nak tambah lagi sikit. Boleh. Mungkin untuk pendengar-pendengar kat luar sana kan, orang-orang awam macam kita ni kan, jadi siapa tadi kita ada dengar nyanyian Akina Taufik tu Syama'il Muhammadiyah, betul tak? Oh yes. Tu kitab tu boleh beli dekat buku toko-toko buku. Ada terjemahan dalam bahasa Melayu, orang putih pun ada. Dari situ ada banyak menceritakan tentang Rasulullah. Jadi silalah beli buku tu By the way, kalau nak belajar Syama'il, bolehlah belajar dengan Al-Fadhil Al-Mukarram Ustaz Abdul Hafiz. Kalau korang penonton nak tahu aku belajar Syama'il pun dengan Ustaz Indah, dengan Ustaz Hafiz juga, masya-Allah. Kau janganlah buka orang very tak, pasal buku tu yang betul-betul bagus. Betul-betul bagus. Apa dapat kita mendekatkan ilmu pengetahuan kita kepada atau mengenal sosoknya Rasulullah. Siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, masya-Allah. Jadi saya ingin mengucapkan ribuan, jutaan dan tak ada kata-kata yang dapat saya ketengahkan di sini kepada tetamu kita Ustaz Ashraf dan juga Akhina Taufik untuk sudi masuk studio kita pada pada malam ini. Terima kasih banyak. Masya-Allah Ustaz. Terima kasih. Harap jangan serit insya-Allah kita boleh buat lagi banyak. Two shot lah. Tak rasa. Tak puas dengan syarah daripada Ustaz Abdul Hafiz. Masya-Allah, masya-Allah. Saya pun tak puas tengok Apple. Korang continue je lah. Ribuan terima kasih juga kepada Al-Fadhil Al-Mukarram Ustaz, minggu-minggu, tiap-tiap minggu memberikan manfaat kepada seluruh umat Islam di Singapura, memberikan manfaat ilmu dalam podcast Sahabat Bertanya. Syukran jazilan ya Ustaz. Dan bagi mereka yang sedang menonton, jangan ke mana-mana, kita ada product talk selepas ini. Bagi mereka yang nak tahu tentang bank loan ke, HDB loan ke, mana yang lebih baik untuk ambil loan dan sebagainya, ataupun tak ambil loan langsung, bayar cash, beli rumah bayar cash. Ni hal ehwal dunia Ni hal ehwal dunia lah kena dengan ni Bolehlah dengar product talk selepas ini. Dan insyaAllah kita ketemu lagi minggu hadapan. Saya host anda Indra Sahib. Saya Eric Pipul. Saya Kiai Izan. InsyaAllah kita ketemu lagi minggu hadapan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi. Tafadhal. Selamat datang semua pada product talknya property dan bersamanya Salwadin dan juga Haikal.
Dan bagi mereka yang ingin mendapatkan khidmat mereka, bolehlah hubungi Salwadin at 92700737 dan bolehlah DM dia di Facebook Salwadin-Hero Homes dan juga di Instagram Wawa_Din. Selamat datang semua. Terima kasih. Dia macam lambat lah. Macam lambat. Jadi kita nak bahaskan pada pembahasan ataupun topik yang hangat topik mengenai duit. Duit important dan duit ini ada kaitan dengan rumah. Betul. Jadi banyak ditanyakan oleh kalangan masyarakat kita mengenai bank loan ataupun juga HDB loan loan bagi rumah lah. Pinjaman wang bagi rumah. Betul. Jadi yang banyak ditanyakan, manakah lebih baik? Adakah wajar untuk saya mengambil HDB loan ataupun bank loan bagi for my next house? Okay, for nak beli rumah ni kan, loan is important lah. Sejujurnya lah orang Melayu kita ni banyak takut dengan bank loan. Dulu kalau kita buat presentation bank loan, nanti bank datang tak bayar, bank datang ketuk pintu and all. Actually it's all about the finances lah. So sekarang HDB loan ni baru 2.6%. Kalau bank loan ambil waktu sekarang ni baru 1.2%. So kalau kita tengok dia punya interest rate, of course lah bank loan tu lebih baik lah. Yes. Jauh beza. Tapi kalau dia punya percentage 2.6 versus 1.2, monthly berapa difference? Monthly dia, kalau let's say lah you beli EM atau executive yang berharga dalam 500,000, dia punya bulanan for a 300,000 loan, bulanan untuk HDB loan ni sebab 1361. Itu HDB. Itu HDB loan. Okay. Tapi I don't think you can get executive for 500,000 today. Itulah. I mean, if your loan amount is 300,000, your CPF banyaklah 300,000. Tak kisahlah you beli apa. Betul. Okay. Asalkan dia punya loan 300,000. Correct. Okay. So kalau bank loan, you punya bulanan about 1157 for 300,000. So actually beza dia about 300,000 lah. 200,000 pula. $200. Ya, tapi dalam setahun nak dekat berapa ribu? Bila you When kira you bulan-bulan. accumulate to 30 years, Betul. Actually betul. Yeah. Macam kira-kira tak laju. It makes a lot of difference Yes. Actually 2005. untuk bila you kira tu, 2000 kalau you kira bulanan, orang akan tak banyak lah, ambil je lah betul. HDB loan. Tapi bila you kira tu, you boleh save ni 200 ni untuk 30 tahun. It makes a big difference lah. Okay, when we talk about the difference like macam misal 200, 300 different between bank loan dengan HDB loan because as a consumer dia mungkin kita dah biasa sangat kan beli rumah dengan HDB loan. Betul. Dah biasa sangat lagi-lagi masyarakat kita Kita punya parents pun bilang kalau boleh jangan ambil bank loan. bank loan. Avoid bank loan. So diorang dah biasa lah dengan HDB loan. So maybe they have that kind of macam school of thought ini macam okay, this is my way of thinking. Betul. And so kalau agent recommend to take a bank loan and you are eligible to take a bank loan and maybe diorang ada that kind of skepticism. Betul. You as an agent, how not say convince we want to educate people the best way. And how will you macam give your advice to this group of people? I think you got it right lah. It's not our job to convince someone to take bank loan atau HDB loan unless I tengok betul-betul sini ni betul-betul the best thing is to go for bank loan for whatever reason. Tapi very rare because it's a personal choice. Pasal ada dua-dua side ada risiko juga. So the best way is for them to understand the differences, how bank loan works, how HDB works, HDB loan works. Pasal banyak orang dengar-dengar kalau tak bayar rumah dengan bank 2 bulan 3 bulan bank rampas. What makes you think yang kalau you tak bayar rumah dengan HDB loan, diorang pun tak. Pasal bank diorang laju. Kalau you tak bayar sebulan dia call, tak bayar 2 bulan diorang call, diorang tak bayar 3 bulan call tu diorang lah yang start. takut tu kan. Tapi HDB kadang-kadang lenient lah. 2 bulan 3 bulan tak cakap apa, tapi bila diorang call dah terlambat. That's it. You cannot do anything. They say it's too late, it's too much. Pasal dah 2 tahun 3 tahun tertunggak kan. Ya. Pernah nampak, I've seen some clients yang nak so in a way dah no choice for them. So dua-dua
bila dah tak bayar, dah tak mampu nak bayar rumah, the trouble is the problem is still there lah. Cuma the difference is bila you kalau ambil bank loan, you boleh maximize your loan amount. Betul. And then you simpan your reserve CPF tu untuk your monthly installment. Tapi kalau HDB, they have a maximum amount yang you boleh simpan tepi. Betul. Kalau dulu dia memang sapu semualah. But sekarang pun dia sapu tapi dia tinggalkan sikit. Kesian lah, kasih kesian lah. Tu duit kesian lah. Yeah. So sometimes when we talk to our clients, because dorang nak simpan more reserve tau. Jadi kalau macam apa-apa terjadi, dorang tak kerja ke apa, ada duit CPF reserve ni yang akan bantu mereka untuk bayar bulanan. Bertahun-tahun. Yes, bertahun-tahun. Sebab you boleh simpan. Kalau you CPF banyak, you boleh simpan 100,000 ke. Bila you ambil bank loan, you have an option to do that. I see. And that's very important. Pasal some clients tahu yang kerja dorang Tak stable tak stable. We have some clients dia kata tahun ni gaji bom. Tapi diorang pernah nampak gaji bila bos tak sayang ke apalah for whatever reason, industry tak doing well. Yeah, correct. Yeah, so they prefer to have that kind of buffer lah, reserve. I see. So actually it depends on the profile of your client, Betul. Correct. If your client have that kind of stability, moving forward is advisable lah for them to take bank loan. Not really, not just because pasal kita ada civil servant juga yang go for bank loan juga. Pasal bank loan when you buy a second property, betul, exactly that. You pakai HDB loan, let's say lah you jual rumah you sekarang, you dapat profit 100,000. Tapi bila you nak take your second HDB loan, you kena dump in half of your sales proceed, masukkan dalam rumah baru. Oh, there's a lot lah. RM50,000 kan, sayang kan. Nanti in this kind of market nak kena bayar COV, nak renovate, lama-lama tinggal berapa je. I naikkan your profit margin. So imagine you jual rumah, your cash profit 140,000. Which is normal. So bila beli a second HDB, so you upgrade, you get a second HDB loan, you nak kena pump 70,000. 70,000. 70,000. Tapi kalau ni tak kisah you beli rumah apa tau. Tapi misal kata you nak beli rumah EM. Okay. Berapa? 600 lah, 650. No matter what, you nak kena pump 70,000 cash dulu. Tapi kalau you take bank loan, you only bayar 5%. Which 5% is 30 So lebih lah. 35. You have more cash in hand lah. You bayar only, the rest is your own cash. 32,500 lah. 32,500. So imagine 140 tolak 70 versus 140 tolak 30 plus lah. 30 over 1,000. 100 plus. So your balance 70,000 versus 100 plus 1,000. Boleh buat banyak benda tu. Okay, no wonder our community or orang-orang awam, a handful of them lah, bukan majority, a handful of them are still skeptical about bank loan. Maybe diorang belum nampak the process and the figure. Betul. And to macam seek your advice also, how would you portray this atau how would you paint this or portray this to your future clients, macam in terms of visual. So you want them to see what? Betul. In fact, actually, that's the last thing I would want them to choose bank loan for. Just because cash is a lot more, then they go for bank loan. I will tell them lah. It is what it is. You will get a lot more cash balance kalau you go for bank advantage loan. But that's the last reason. That shouldn't be the main reason. Oh, okay. Pasal then pula nak kena faham risiko. Bila interest rate naik, masih mampu tak nak bayar. So kita nak kena go through stress test lah. Kalau interest rate naik 2%, pasal I bought my house 2 years ago, interest rate 2.6. Before that it was 2.1, before that was 1.8. So it would naik. I lock in at 2.4%. Okay. Bank loan. I went for 2.4%. I lock in. Tapi lepas tu, because at that point in time harga interest rate was going up. I see. Tapi right after I beli rumah, interest rate jatuh. Sampai sekarang 1.2%. Okay, about in this interest rate, I constantly dengar ataupun hear this from kita punya masyarakat tau. They keep on telling refinance. So does that is that applicable in a bank loan of property punya purchase? That is very important. I ada satu klien ni, dia ambil bank loan. Dia tak pernah refinance. Rumah dia 20 lebih tahun. Alamak. Pakcik
Pakcik generation je. Dia Yeah, tak they tahu. don't know. Kesian. They were It's not really- informed. Alamak. Dulu tak tahu. And then the bayar, the punya interest sampai 5%, you Betul. know. Yeah. Can you imagine how much dia boleh save? When the market was only like 2 plus back Yes, then. betul. Double. So the finance is actually done by the house Person. the homeowner The himself homeowner. or herself lah. But kan? then bank will send you letter actually Betul. to tell you that there Reminder lah. ada bukan reminder tau, dia cuma akan cakap dengan you, okay, you punya monthly installment dah naik. Yes. So bila dia Oh. naik tu, you kena tanya bank, janganlah tengok surat tu lepas tu naik, okay lah CPF. You know why Pak Cik ni tak buat apa? Sebab CPF dia banyak. Betul. So dia bayar. Dia main bayar je sama pakai dia Ya. punya CPF. So Tapi mungkin dulu proses leceh lah, nak kena turun bank lah apalah. Tapi sekarang it's as easy as Online, You just Google, assuming I'm with UOB. Yeah. So if you're with UOB, you Google UOB reprice. Okay. Kalau you dengan DBS reprice. It's as simple as that. And then you just fill in the form, just fill in the detail, then the banks will call you. How dia macam handphone contract. You beli handphone contract, you sign up 2 tahun punya contract. Yes. Then murah kan. Yeah. Tapi bila contract dah over, nanti dia bump up dia punya Yeah, monthly naik. naik lah. Atau you perasan dekat luar lagi murah. So you correct. choose another. So you can choose. Another ni lah. You can choose to service provider. tukar service provider. Yeah. Tukar service provider nak kena bayar duit lawyer. Tapi service provider nombor 2 ni kadang-kadang dia bagi bonus to cover lah Correct, the lawyer correct. fee. Betul. Or the other option is pasal your original service provider sayang dengan this client lah. Then dia I kasih see. lah. So dia kata okay lah, kita turunkan kita punya rates, awak lock in untuk lagi 2 tahun, lagi 3 tahun. So you can itu reprice. Kalau you tukar bank tu refinance. Refinance, ya. Okay. Reprice lagi murah, reprice lagi laju. Banks pun suka lah pasal diorang masih nak jual duit. Yeah, betul. Yeah. I think this is a thing, this is a very important thing that kita pe orang awam perlu tahu tau. Betul. Dia tak boleh macam aku leave it to the agent lah. Betul. Tak boleh lah. Ya, kan? pasal we always tell kita punya client, kita jumpa awak sekarang, bulan lagi 6 bulan mungkin your handphone hilang, you lose my number. Yeah. Wawa tak pernah tukar nombor telefon. Tapi you might lose your handphone, you might forget. Yeah, Then nak depend on siapa. So nak kena understand. Paling easiest is just bank punya surat datang bulan-bulan. Itu yang important. Banyak orang Buka dulu. buka baca tahu. Baca sebelum awak buang. Jangan ambil terus ni dah tangkap ni bank punya. Terus bawa Ni dulu. bank ya. Usually orang buat macam Dari tu. tak buka dah tahu dah. Yeah, betul. Okay, when we talk about loan, definitely the next question in place is the loan tenure. Betul. Kan, mana jangka masa kita stretch out kita pay loan tu berapa jauh, berapa lama. So kalau the best option ni kan, selalu macam mana? Some people prefer singkat masa. Some people think aku tak ada that kind of capacity to bayar singkat. Mana kalau bayar singkat nak kena keluar lebih kan. Betul. So how you advise and homeowners kalau ada this kind of doubts? The factors yang affect lah you punya loan ni panjang ke pendek, umur, lepas tu the kind of property you nak beli. So umur ni kalau let's say lah you dah 50 tahun you nak beli rumah HDB, kita tak nak you stretch sampai 20 tahun, you know, sebab kalau boleh kita tak nak orang yang dah lebih 60 tahun tu masih ada hutang. Kita tak nak sebab we have seen orang yang dah 60 and masih ada hutang. Lepas tu kerja dah tak ada CPF, kena kerja untuk bayar cash. Alamak kesian. So kita tak nak. So kalau boleh kalau umur yang macam ni jangan stretch. And then kalau you beli HDB, if you boleh bayar habis by the time you are 55, that's even better. Kalau boleh target lah 55. Yes, pasal correct. after you turn 55, CPF actually more CPF goes into your retirement account. Betul. I see. Jadi duit balance dekat ordinary account nak bayar rumah tu actually jatuh. Drop. Gaji sama tapi your ammunition nak bayar rumah turun. So perit lah, it's heavy, more cash. True. Yeah, and then that's the age where you nak kena pergi doktor lebih. You need more money You need more cash on hand semua. So kalau beli rumah HDB, we advocate lah. Kita always tell our clients kalau boleh matikan your loan at 55, jangan stretch. Nak kena disiplin. That means tak boleh beli rumah yang mungkin your dream house tak dapat. I see. Tapi at least you tahu yang bila you dah berumur, tak boleh, dah susah nak kerja, you tak perit lah. I see. But then that also depends on your CPF, right? Macam let's say yang my client ni yang ada 700,000 ni, kita dah kirakan
walaupun dia dah 50, kalau dia beli a private property, kita stretch the loan sampai 30 years. Okay. Dia masih boleh pakai CPF dia 30 years ke? 20 plus lah. 25 years. Okay lah, boleh stretch lah. Kita boleh stretch ya. So, dia masih boleh bayar rumah tu, tak payah top up cash kalau dia beli private property. Pasal you manage the CPF, dia ada banyak CPF, you play around with the fund so that dia walaupun dah tua, dia punya CPF cukup untuk bayar bulanan. Betul. Tanpa keluarkan cash. Correct. To buy a condo. So bila dia dah 60, 65 dia nak jual pun masih boleh dia. Because dia cakap dia nak beli by the time dia 60 dia nak downgrade. So by the time dia dah 60 dia downgrade. So alhamdulillah lah, she have that retirement fund. Ada profit daripada property, ada CPF masih ada, masih simpan. Tapi okay, talking about loan, nak ikat pendek ke ikat pendek apa? Ikat singkat atau you want to stretch your loan, it depends. Pasal let's say for me two things. Kalau you're going for HDB, stop by 55. Okay. That means if you are already in your 40s, you only have belasan tahun left. Yes. Kalau muda sikit boleh stretch lebih. I see. That means the older you are, your monthly will be higher. Tapi gaji pun insyaAllah higher juga. CPF pun insyaAllah higher juga. So boleh manage. Boleh counter. Tapi if you're going for private property, usually kita nak kena nak explain verbally susah sikit. Tapi we can play around with the fund so that by stretching it will help you out. So by the time you nak retire, you nak downgrade, you can have more profits. You can have more CPF balance lah. I see. To help your retirement. What I see from both of you and your outreach and your service to your clients I think you all are not just facilitating dorang to buy a house saja tau. You all are also advising them on their future retirement, financially, how they should plan ahead. And also I think it's not easy for both of you also. Macam as an agent, you all need to study on their profile, what do they want, right? And I think at the end of the day is to come in at the center of it where nak kena meet in between, nak kena balance. Pasal kita both of us we've dealt with many retiree clients to see yang ada two types. Type 1 dah nak retire, tak boleh retire pasal masih nak kena bayar rumah, tak cukup lah. Lepas tu they call us pasal dia kata dah tak mampu nak bayar rumah, nak downgrade. By the time dia downgrade, habis bayar, happy, tapi cash balance sikit. Versus the second group, dah nak retire, dah planning for retirement, selalu nak harga tinggi pasal dia kata I'm not in a rush pasal rumah dah habis bayar. Then after that, lepas retirement, lepas downgrading, dia punya cash balance mungkin 150-200,000. Sounds a lot, tapi nak kena, kalau dia tengah planning ni retirement 60 tahun kan, itu 100,000, 200,000, 300,000 must last you for 20 years. Correct. On average lah. Belum boleh hore-hore lagi. Pasal by then dah plan nak stop kerja kan. Ya, betul. So there's two type. Satu tak boleh stop kerja, satu boleh stop kerja. Is how you plan. Pasal dua-dua pun pernah upgrade a few times. I see. Tapi satu orang upgrade buta-buta. Tapi kadang-kadang kita faham because of family needs and all that. So tapi okay lah, unfortunate lah tapi yang ada, they really open up their eyes before they commit. Yang ada cakap, agent tak cakap apa, I plan myself. Bagus. And I learn from this this client. Dengar cara pasal dah berumur, advice is very good. To learn from our own clients and experience. We also learn, kita belajar not to be order takers also. Betul. Kita tak macam kadang-kadang klien, saya nak gini, saya nak beli rumah ni, saya boleh. Semua boleh. We try, we don't want to do that. Kita stop, kita bilang dia, kita nak kena buat kira-kira dulu. Kasih options pasal mungkin the option that you're planning, it might look okay sekarang. Now, betul. Tapi maybe lagi 2 tahun, 3 tahun, maybe 5 tahun, it doesn't suit you and then too late. Pasal rumah tak macam kereta. Kita boleh tukar anytime I baru tukar kereta tak suka, macam nak tukar lagi ni. Alhamdulillah. Tapi besar sangat lah bukan FPC. Kalau ada tukar kereta bagus tapi rumah tak boleh. Ya betul. Kalau tak suka kan, nak kena paksa diri suka tau. Yes. HDB minimum 5 tahun kena tinggal. Ya betul. Tak mampu nak kena paksa diri sampai bayar mampu. Correct. So that's the difference. Tak kena really plan. And then we tell our clients upfront.
Mungkin dah a few lah clients yang walk away. Tapi kita rasa that's the best thing that we can do for them. So bila kita malam boleh tidur dengan betul. minyak. Correct. Betul. Tak senang. Because kalau orang dah make the wrong decision, right? Commit to the wrong decision. I mean the homeowners lah. I'm referring to the homeowners, and dorang tersalah buat ataupun buat kesilapan dalam membeli rumah. Pasti diorang mesti nak kena tahan dengan tu rumah for the next 5 years or 3 years kan. Betul. Depending on HDB or private lah. Betul tak? Tapi but that masa jangka tu memang menyakitkan hati lah. Betul. Actually pernah berbual lah dengan klien yang Matt jumpa kita lepas dia beli 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Lepas tu dia kata dia regret. So kita pun nak kena remind each other lah yang rumah ni financially mungkin not the best outcome. Mungkin jual tak ada profit, mungkin jual ada kerugian, tapi rumah masih rumah. It's where your family is growing up, your kids tengah membesar in this house. They will have beautiful memories in the house. I think that's the most important lah. Of course cakap senang lah bila dah but yang penting at the start you want to make sure that you have happy memories and also your wallet pun happy jugalah. So who you engage to help you out is important lah. True. Okay, jadi kalau bagi mereka yang ingin mendapat nasihat daripada jual beli rumah bolehlah sila hubungi Salwadin dari pada taliannya 9270 0737 dan juga bolehlah lungsuri pada Facebook beliau Salwadin-Hero Homes dan juga boleh DM beliau di Instagram @wawa_din.